Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kumaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Hashim bin Hassan, Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri, yang berusaha ketua-ketua jabatan negeri dan agensi peringkat negeri dan persekutuan. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Diberi kehormat rakan-rakan media, semua kaki tangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, itu tidak bermakna ianya pernah mengurangkan dan hilang rasa hormat saya kepada anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, para penjawat awam negeri Melaka yang saya kasihi sekalian. Pada 7 Julai yang lalu, seperti saban tahun, Melaka terus gah mencatat nama di peta global masyhur seantero dunia. Atas itu, belum terlambat rasanya untuk saya sukacitanya menzahirkan selamat menyambut ulang tahun ke-13 pengisytiharan Melaka Bandaraya Warisan Dunia ataupun UNESCO. Marilah kita pelihara warisan bersejarah ini agar menjadi tatapan generasi kini untuk kita serahkan kepada anak cucu sebagai pewaris masa depan. Kepada semua orang Melaka, syabas diucapkan. Saudara dan saudari, hari ini, pada hari Jumaat di penghulu hari, kita masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP 3.0. Pada 15 Jun 2021 lalu pula, yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan Pelan Pemulihan Negara sebagai strategi peralihan untuk keluar secara berfasa dari kemelut pandemik COVID-19 ini. Suka atau tidak, daripada 4 fasa yang diumumkan itu, negeri Melaka masih lagi dalam fasa pertama. Di antara 3 indikator yang ditetapkan antaranya, kita perlu merekodkan jumlah positif harian COVID-19 di bawah 114 kes untuk beralih ke fasa kedua. Justru, saya menyuruh pada semua penjawat awam supaya terus berdisiplin, mematuhi segala SOP dan mengambil segala langkah agar kes COVID-19 akan berjaya diturunkan secepat mungkin untuk Melaka bergerak ke fasa berikutnya. InsyaAllah. Saudara dan saudari, hari ini juga perhimpunan bulanan diadakan secara atas talian. Setelah 3 bulan, 3 hari kita tidak bersua. Kali terakhir rasanya kita berjumpa pada majlis pencapaian setahun pentadbiran kerajaan negeri Melaka. Saya berharap, walau di mana jua anda berada, baik di pejabat maupun bekerja dari rumah, ucapan saya ini tetap akan difahami dan dihayati mesejnya. Saudara dan saudari, ada 6 perkara yang ingin saya sampaikan di perhimpunan bulanan kali ini. Perkara pertama, menepani pandemik COVID-19 di Melaka. Beberapa hari lalu, heboh diperkatakan tentang Melaka pernah merekodkan bilangan positif COVID-19 harian tertinggi, iaitu 835 kes. Kluster kilang telah menjadi pencetus kepada peningkatan mendadak wabak ini. Jadi, ramai yang bertanya saya, apa tindakan kerajaan Melaka dalam menangani hal ini? Baiklah. Jawapan saya begini. Kita telah melakukan beberapa tindakan segera, antaranya seperti berikut. 1, kita telah tubuhkan Jawatan Kuasa Khas COVID-19 dan Jawatan Kuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 ataupun CITF Melaka yang bekerjasama dengan CITF Persekutuan untuk mempercepatkan pemberian vaksin kepada semua lapisan masyarakat Melaka bagi mewujudkan
immunity dalam komuniti. Kedua, Kerajaan Melaka dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Melaka iaitu JAPNIN serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan melaksanakan program mobilisasi vaksin komuniti ataupun MOVAK. Program ini merupakan program pemberian vaksin kepada komuniti secara mobile atau outreach iaitu statik bagi mempermudahkan rakyat mendapat vaksin. Sebagai permulaan, antara lokaliti yang dirancang bagi program MOVAK ini adalah di Japrun, Kuala Tinggi. Pemberian vaksin ini dijalankan dengan menggunakan bas dengan sasaran kapasiti seramai 250 orang penerima vaksin sehari. Ketiga, kita mempercepatkan purata penerima vaksin harian negeri Melaka dengan membuka pusat pemberian vaksin ataupun PPV daripada sebanyak 38 buah yang diumumkan pada 18 Jun yang lalu. Kepada jumlah terkini yang dicampur dengan 15 PPV awam, 3 PPV hospital awam iaitu SS, SPPV, 46 PPVGP, 4 PPV hospital swasta, 1 PPV swasta iaitu Encore dan 3 PPV industri iaitu Texas Instrument Infineon serta Biolagun menjadikan kesemuanya berjumlah 72 buah. Malah, bak kata pepatah Inggeris, prevention is better than cure. Lalunya, bagi mengekang peningkatan kluster kilang, melalui kerjasama dengan industri, kita akan buka 2 lagi PPV industri yang akan memfokus kepada kawasan perindustrian Cheng dan Kurubong serta kawasan perindustrian Alor Gajah pada awal bulan Ogos nanti. Bahkan, melalui program imunisasi industri COVID-19, kerjasama awam swasta, yakni PIKAS, dengan kolaborasi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, yakni MITI, dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, yakni MAIDA, kita mensasarkan untuk menvaksin kira-kira 160,000 hingga 180,000 golongan pekerja industri pembuatan di Melaka. Selain itu, Kerajaan Negeri Melaka telah memohon pertimbangan agar MITI memperluaskan program PIKAS ini ke sektor lain seperti pembinaan, hotel dan peladangan bagi mempercepatkan proses imunisasi kepada semua warga pekerja industri di negeri Melaka. Keempat, dengan pertambahan ke semua PPV ini, kapasiti suntikan sehari dijangka akan melonjak daripada 7,800 orang sehari pada 18 Jun lalu kepada kini seramai 14,660 orang sehari. Saya yakin dengan tindakan pantas mempercepatkan proses vaksinasi kepada rakyat ini, insya-Allah dalam beberapa bulan lagi, matlamat imuniti kelompok 80% atau herd immunity dapat kita capai seawal mungkin. Kelima, bagi memperhebatkan lagi usaha untuk rakyat mendapat vaksin, Kerajaan Negeri Melaka dengan kerjasama NGO telah memilih 4 buah masjid di negeri ini untuk dijadikan pusat vaksinasi yang dijangka akan dapat menampung sekurang-kurangnya 14,000 lagi penerima vaksin. Keenam, saya sendiri sudah bercakap dengan wabi Menteri Kesihatan agar ditambah dan disegerakan pemberian vaksin kepada semua rakyat supaya Melaka menjadi antara negeri terawal mencapai herd immunity atau komuniti kelompok 80%. Ketujuh, saya telah memohon kepada pihak MOSTI. Alhamdulillah, dan akhirnya, Wabi Khairi Jamaluddin sendiri telah bersetuju untuk memberikan tambahan sebanyak 368,000 dos vaksin pada negeri Melaka pada bulan Julai ini juga. Tindakan ke-8 pula, berbalik kepada kluster kilang tadi, Kerajaan Negeri Melaka telah mengambil langkah tegas dan berani dengan menggunakan pakai Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Secara pentadbirannya, kita mengarahkan supaya syarikat kilang-kilang yang mempunyai kes positif COVID-19 di Melaka menghentikan sementara operasi selama 14 hari. Hadirin hadirat, malah tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa kita di Melaka menjadi negeri pertama yang mengambil tindakan tegas sedemikian mengikut akta tersebut. Sampaikan
ada seorang pemimpin dari negeri yang itulah, tuan-tuan boleh semak sendiri, turut menyokong tindakan kita dan menegur kerajaan negerinya kenapa tidak mengambil tindakan serupa seperti kerajaan negeri Melaka. Buktinya, setakat ini kita telah arah penutupan sementara secara pentadbiran kepada 28 buah kilang yang beroperasi di negeri Melaka yang mana pekerja mereka didapati positif COVID-19. Selain itu, saya juga telah mengarahkan agar kilang-kilang tersebut melakukan ujian saringan bersasar secara besar-besaran atau mass screening kepada pekerja mereka atas tanggungjawab majikan. Kemudian, pastikan dulu warga pekerjanya bebas dan selamat dari wabak COVID-19 sebelum kita benarkan mereka beroperasi semula. Sebenarnya, banyak lagi tindakan mengekang penularan COVID-19 ini yang akan kita buat dan memaklumkan kepada semua dari masa ke semasa. Jadinya, saya pinta kepada semua penjawat awam khususnya agar dapat menghebah dan menyebarkan kepada orang ramai tentang segala tindakan yang telah kita laksanakan sebelum ini. Lantaran itu juga, saya menyeru semua pihak, sama ada sektor awam, swasta, badan bukan kerajaan, hatta orang perseorangan, termasuk para penjawat awam, supaya kita sama-sama bertekad, berganding bahu, seia sekata, mengawal penularan wabak ini dengan hashtag Melaka mesti menang COVID-19. Saudara dan saudari, perkara kedua, mempercepatkan bantuan pakej rangsangan ekonomi Melaka Kumaju Jaya 2021 sejahtera bersama kepada rakyat. Kita tahu bilangan rakyat Melaka sekarang ini sedang dihimpit kesusahan hidup. Sebab itu, perkara kedua, saya mahukan semua penjawat awam dapat mempercepatkan khidmat dan penyampaian pakej rancangan ekonomi Melaka Kumaju Jaya 2021 sejahtera bersama agar segera disampaikan kepada rakyat hingga ke akar umbi. Dengan 60 inisiatif berjumlah 174.53 juta ringgit itu, telah menjadikan negeri Melaka antara negeri tertinggi di Malaysia dalam pemberian pakej bantuan kepada rakyatnya. Pakej rancangan yang berteraskan people economy atau ekonomi untuk keperluan dan kepentingan rakyat, serta capital economy yang pemberiannya melibatkan semua golongan rakyat, khususnya B40, saya dimaklumkan contohnya melalui bantuan MAIM sebanyak 8 daripada 13 inisiatif tersebut telah kita agih-agihkan kepada rakyat yang memerlukan dengan jumlah keseluruhan mencecah 3.3 juta ringgit. Bagi dana kasih niaga, bantuan disediakan kepada peniaga kecil sebanyak RM1,000 daripada 781 permohonan yang diterima. Sebanyak 450 pemohon telah diluluskan. Untuk 300 permohonan yang tidak lengkap pula, saya sarankan dilengkapkan dengan segera supaya dapat diangkat semula untuk diluluskan selanjutnya. Bagi bantuan melalui pihak berkuasa tempatan yakni PBT, sebanyak 14 inisiatif telah dilaksanakan. Contohnya pengurangan 50% cas lesen penjaja dan peniaga kecil serta lain-lain inisiatif dengan implikasi kewangan bernilai sekitar 5.63 juta ringgit. Sungguh pun saya menerima banyak respon positif di media sosial tentang pakej ini, namun terdapat juga segelintir komen yang menegur aspek penyampaian bantuan. Antaranya netizen seperti Encik Rosli, Bro Ma'en, Isma dan Encik Fong mengatakan bahawa ada agensi yang bila dihubungi banyak kali tetapi tidak berjawab panggilannya. Ada yang datang ke pejabat agensi tetapi ditutup dan ada juga yang susah untuk mendapatkan bantuan ini kerana birokrasi. Lantaran itu, saya minta kepada semua agensi dan penyewa awam di Melaka agar tolong berikan perhatian, ambil serius akan hal-hal pelaksanaan sebegini. Selepas ini saya tidak mahu lagi dengar rungutan-rungutan sebegini. Dalam waktu sekarang ini, semampu yang boleh, kita tolong semua orang yang meminta bantuan. Saudara dan saudari, perkara ketiga,
memperkasakan kualiti penyampaian perkhidmatan awam. Di waktu PKP 3.0 ini, perkhidmatan awam perlu diperkasakan. Arahan BDR ataupun bekerja dari rumah tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memberikan kualiti perkhidmatan terbaik. BDR bukan mengurangkan kualiti, bahkan cabaran lebih menambah mutu penyampaian perkhidmatan. Perlu diingat, kemudahan BDR dalam perkeliling perkhidmatan perlu digunakan secara terkawal. BDR tidak boleh disalahgunakan. Mereka yang tidak mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan tegas. Kepada mereka yang bekerja di pejabat pula, perlu lebih komited dengan tugasan. Pastikan mematuhi segala SOP Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Peri penting, gunakanlah panca indera dan diri kita supaya lebih peka dengan apa yang berlaku di sekeliling. Contohnya, jika rakyat perlukan perkhidmatan, kita cepat-cepat bantu dan permudahkan. Dalam situasi sekarang, jika ada yang susah, lekas-lekas kita bantu atau laporkan kepada pihak berkenaan atau kerajaan negeri supaya mereka boleh ditolong dengan kadar segera. Di waktu PKP ini, kita perlu lebih mengamalkan tonggak 5K penjawat awam yang pernah saya sebutkan tahun lalu, iaitu perhebatkan komunikasi dan kolaborasi serta koordinasi sesama kita. Tidak bergerak secara in silo atau dalam lohong masing-masing, supaya kompetensi meningkat dan kongsi matlamat bersama dalam memberikan penyampaian dan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, terutamanya di kala waktu-waktu sukar sebegini, yang mana rakyat perlukan lebih bantuan serta pertolongan. Misalnya dalam kejadian banjir kilat yang berlaku di beberapa kawasan di negeri Melaka baru-baru ini. Saya berharap agar kita dapat mempertingkatkan lagi koordinasi dan penyelarasan dalam kalangan sesama agensi yang terlibat, supaya pengurusan sebegini menjadi lebih efisien, terutama ketika menangani serta berlakunya kejadian-kejadian serupa pada masa akan datang. Saudara dan saudari, perkara keempat, mendigitalisasi dalam norma baru. Suka atau tidak, kini di waktu COVID-19 masih berluar-luasa, mendigitalisasi dalam norma baru menjadi lebih penting supaya segala urusan rakyat dipermudahkan. Contohnya, urusan pembayaran cukai dan bil utiliti tidak dihadkan di kaunter pejabat kerajaan saja, malah kini boleh diakses secara atas talian melalui e-bayar yang menyediakan 38 perkhidmatan atas talian kepada pelanggan tanpa perlu hadir ke pejabat kerajaan. Kerajaan negeri terus berinovasi melalui platform Melaka Pay yang boleh diakses melalui telefon pintar untuk 22 jenis perkhidmatan dengan hanya one click. Bagi menekan penularan COVID-19, penggunaan aplikasi seperti Webex dan Google Meeting merupakan medium interaksi utama dalam pelaksanaan mesyuarat rasmi kerajaan. Kerajaan negeri akan terus melihat peluang pembangunan perkhidmatan secara atas talian yang lebih efisien dan mesra pelanggan. Misalnya, melalui pembangunan Melaka Digital Command Center bagi memudahkan akses pada data yang berbentuk real-time information. Saudara dan saudari, perkara kelima adalah memudayakan integriti. Dalam budaya kerja norma baru, aspek integriti tidak boleh dikompromi. Para penjawat awam perlu mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dalam mengendalikan dokumen rasmi kerajaan, khususnya berkaitan kerahsiaan dokumen. Lazimnya, pematuhan aspek integriti dipantau melalui unit integriti Jabatan Ketua Menteri Melaka. Pelaksanaan naziran pematuhan dibuat secara berkala di setiap jabatan dan agensi kerajaan negeri. Sememangnya kerajaan negeri serius dalam memastikan aspek integriti menjadi keutamaan dalam setiap proses dan urusan kerajaan negeri. Dengan pelantikan pegawai integriti di setiap jabatan dan agensi kerajaan, dan pegawai ini diberikan latihan khusus di bawah
program pegawai integriti bataliah yang bertindak untuk menasihat, menegur dan menambah baik jabatan agensi atas ketidakakuran kepada peraturan. Saudara dan saudari, perkara ke-6, menghargai frontliners dan benteng negara. Saya pinta semua pejabat awam di Melaka menjadikan tangan kanan dan tangan kiri saya serta benteng kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar dan efisien penyampaiannya kepada rakyat. Selanjutnya, para pejabat awam boleh menggunakan platform media sosial untuk membantu kerajaan untuk memberi penerangan tentang dasar dan usaha-usaha kerajaan menangani wabak berbahaya ini, selain menangkis tuduhan-tuduhan tidak berasas yang disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua pejabat awam negeri Melaka atas pemotongan allowance imbuhan tetap kerajaan ataupun ITK dan imbuhan tetap khidmat awam ITKA. Inisiatif ini melibatkan 1,707 orang pejabat awam negeri, PBT dan Badan Berkanun Negeri dari grade 29 ke atas, yang jumlah keseluruhan sumbangan bagi tempoh Julai 2021 hingga September 2021 adalah RM78,000. Tahniah saya ucapkan. Dan selain itu, saya dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, yakni MMKN juga turut memotong 10% gaji kami dari Januari hingga Disember 2021 sebanyak RM102,000. Kesemua pemotongan allowance dan gaji tersebut akan disalurkan ke kumpulan wang amanah tabung bantuan bencana negeri Melaka bagi membantu rakyat Melaka yang terkesan akibat wabak COVID-19. Di sudut yang lain juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua frontliners negeri Melaka, khususnya dalam berjuang melawan COVID-19 ini. Saya merasai keberatan dan tugas berat anda. Dikala kes COVID-19 masih meninggi, tuan-tuan dan puan-puan semua terdedah dengan risiko jangkitan dan terpaksa bertungkus lumus membantu pesakit yang dijangkiti. Saya diberitahu setakat 7 Julai 2021, seramai 223 orang petugas kesihatan telah dijangkiti COVID-19, iaitu 2.7% daripada keseluruhan 8,280 frontliners. Walaupun tiada rekod kematian petugas kesihatan dicatatkan setakat ini, namun kita tetap mengambil langkah berhati-hati dan alhamdulillah mengikut laporan yang saya terima, semua frontliners di Melaka telah selesai divaksinkan. Saya percaya setiap keringat dan bakti yang tuan-tuan dan puan-puan curahkan pasti dikurniakan ganjaran setimpal daripada Yang Maha Esa. Syabas kepada semua frontliners negeri Melaka. Para pejabat awam, saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, jelasnya dalam menempuh cabaran dan hari-hari sukar ini, kita mesti senapas dengan kesusahan rakyat. Kita mesti peka dan rasai derita serta denyut nadi mereka. Kita bantu walaupun di mana jua mereka berada. Di kampung, di perbatasan dan terpencil, di bandar dan di kota, hatta di seluruh peluru desa. Pastikan tiada seorang rakyat pun yang susah, tergelincir daripada mendapat bantuan. InsyaAllah, usaha telah kita lakukan. Sudah ada pula pelan pemulihan. Saya sandarkan tanggungjawab dan amanah ini kepada anda semua, agar kita pikul dan hadapi cabaran ini bersama. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Berilah kami kemenangan. Kepada umat Islam yang akan menyambut Idul Adha beberapa hari lagi, saya ucapkan selamat menjalani ibadah korban. Akhirul kalam. Kepada Tuhan kita memohon pertolongan. Kepadanya jua dikembalikan segala urusan. Wa ilallahi turja'ul umur. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.